masuk kepada chapter 1 lah. Nota ni saya combine dah. Lepas tu ada benda yang saya rasa macam tak perlu, saya just buang je. Bukan tak perlu, maknanya sebenarnya kalau kita nak cover semua, nak baca semua memang tak sempat lah dengan kelas kita yang 3 jam. Saya minta you all baca sejam setengah kan. Saya bagi lebih kurang pukul 10 lebih tadi. Apapun yang tak sempat baca lebih kurang 1 jam setengah. Okey, tapi tak apa. Okey. Cuba lihat figure ni. Cuba lihat gambar rajah ni. Okay, how projects really truly works. Okay, apa yang awak faham daripada picture ni? Boleh someone, okay, tengok dulu sekejap, seminit. Okay, lepas tu boleh tak someone apa ni? Ceritakan apa yang you all faham, apa yang awak faham daripada figure ni, daripada gambar ni. Design, kata Syafiqah, design. Okay, apa kata orang lain pula? Aida Afrina. Aida Afrina ada? Maklumat tak sama. Maklumat tak sama. Kenapa Amir Aklan? Maklumat tak sama ke apa tadi? Okey. Apa kata orang lain lagi? Fatimah Zahra ada? Okey, Fatimah. Fatimah ke Fatimah? Betul tak saya sebut nama you? Macam Fatimah macam dah cakap. Kenapa saya tak dengar ke macam mana? Senyap je. Okey. Oh, mic tak berfungsi. Okey, tak apa Fatimah. Alright. So, kata siapa ni? Banyaknya. Okey, Syafiqah kata design. Okey, lepas tu Madiah kata idea. Harina kata kefahaman setiap orang dalam design sesuatu adalah berbeza. Kestabilan kata Syafiqah. Nur Syazliana, every user's view is different. Okay. Alright. So, okay. Kalau kita tengok figure yang pertama sebelah kiri tu kan, how the customer explain it. Okay, bila melibatkan satu projek, biasanya kita akan melibatkan two party lah. Dua pihak yang berbeza. Satu tu adalah IT punya people, which is the developer punya side. Dan lagi satu side adalah business. Okay, orang daripada business lah, which is business ke ataupun the people yang memerlukan sistem tersebut, memerlukan projek tersebut. Sebagai contoh, okay, katakan awak adalah developer. Okay, lepas tu IT punya project developer lah kan, IT people. Lepas tu awak jumpa someone yang minta awak bangunkan satu projek. Okay, contohnya adalah nak bangunkan satu sistem untuk jual barang kat kedai dia. Contohnya orang kedai kedai apa kedai dessert lah contohnya. Buat kedai dessert, lepas tu kedai dessert dia ni macam, tapi dessert macam susah nak jual. Okay,
kedai ni lah, kedai baju lah. Okay, kedai baju. Lepas tu dia ni nak buat satu sistem untuk perkenalkan dia punya butik dia lah, baju dia. Okay, lepas tu dia nak minta buat web base punya sistem lah. Okay, so dia ceritalah how the customer explain it. Okay, dia pun ceritalah dia nak satu sistem yang macam sekian-sekian. Lepas tu nak ada benda macam ni. Okay, dalam lepas tu yang dengar tu adalah yang dia bagi tahu tu adalah the developer punya people lah. Dalam developer punya people tu ada project leader, lepas tu ada system analyst, lepas tu ada banyak lagi lah people yang work behind it. Okay, so project leader dia orang yang deal tu dengar macam ni. Lepas tu analyst ni akan analyse buat sistem analyst tu dengar, so dia design. So dia design jadi lain pula. Maknanya tak seperti mana yang the customer explain it lah. So which is apa yang kita sampaikan tu mungkin memberi kefahaman yang berbeza pada setiap orang lah. Maknanya sebab kita tak boleh nak imagine. So that's why kita perlukan untuk sit together and then kita akan buat. Okay, ada proses-proses dia untuk mengelakkan dari berlaku kesalahfahaman. Lepas tu untuk mengelakkan daripada berlakunya dah salah faham. Lepas tu sepatutnya buat macam ni tapi end up you buat macam ni ataupun berbeza teruslah sama. Takut kita tak nak jadi something yang failure of the project. Dan biasanya contoh katakan kedai baju tadi online, kedai baju. Bukan kita je, bukan company kedai tu saja yang ada jual kedai baju, ada lagi kedai-kedai lain. Tapi bila kita compare dengan ada others competitor, rupanya diorang punya ni jauh lagi lebih praktikal untuk digunakan. So that's why that's why you perlu belajar ambil course ni lah, ambil subjek ni, kursus ni bagi mengelakkan projek yang dibangunkan tu end up menjadi projek yang fail lah. Okay. So that's why kalau tengok dalam chapter ini kita akan pelajari mengenai requirement. Okay. So requirement ni adalah keperluan lah. Apa yang diperlukan oleh user ataupun business untuk dia punya projek tersebut. Okay. So kalau tengok dalam nota waktu dia jadi chapter 3. Lepas tu introduction dekat tempat lain. Lepas tu requirement determination tu dekat tempat lain. So saya dah combine dah lah. Okay, chapter 1 introduction and requirement determination. Okay. So first learning objective, learn how to create a requirement definition. Kita akan tengoklah apakah various requirement analysis technique. Okay, ada requirement analysis, macam mana teknik-teknik untuk dapatkan requirement analysis, and then learn when to use each requirement analysis technique and learn how to gather requirement using interviews, chat session, questionnaires, document analysis and observation. So ini adalah cara-cara ataupun teknik-teknik untuk mengumpulkan ataupun untuk mendapatkan requirement sesuatu projek. Okay, and then learn various requirement documentation technique such as concept map, story cards and task list. Tapi saya rasa tak tahulah kita sempat ke tak sampai concept map semua ni lah. Okay, maknanya kat sini untuk dapatkan, kena tahu requirement tu apa. Apa definisi requirement? Jadi untuk dapatkan requirement ni macam mana cara nak dapatkan requirement? So ada teknik-teknik dia. Apakah teknik-teknik tersebut? Okay. So ada banyak-banyak teknik mana satu nak pakai? Okay, and then untuk kumpulkan, untuk dapatkan requirement tu ada pelbagai cara.
Okay, nak pakai cara mana satu? Okay, so bila you kumpulkan requirement, bila you dah dapat requirement tu, you dengar saja ke? So, you mesti nak simpan supaya untuk kegunaan sebagai rujukan untuk next phase. Okay, so macam mana nak simpan? So, bagaimana documentation teknik pula? Okay, tadi nak dapat teknik untuk dapatkan requirement, lepas tu adalah teknik untuk dokumentasi requirement. And then understand when to use each requirement gathering technique. Okay. And then last sekali, be able to begin with the creation of a system proposal. Okay, so dah dapat semua ni, barulah kita boleh proceed dengan system proposal, propose project tu lah. Okay, ni baru boleh tulis proposal. Okay. So as the introduction, companies use information as a weapon in the battle to increase productivity, deliver quality products and services, okay, maintaining customer loyalty and making sound decision. Maknanya, okay, pernah dengar kan, information is power. So, maknanya siapa yang ada information, siapa yang ada maklumat, dia akan lebih ke depan lah. So, bila ada information, okay, dengan cara you ada information, you boleh meningkatkan productivity, you punya business, working punya productivity, okay, dan kita boleh tahu kemampuan, let's say, kita ada buat sale atau sale ni terpulang lah, maknanya kita ada produk ke, kita ada services ke, how good is our product ataupun services ni. So, kita boleh tahu setakat mana penerimaan community terhadap our service or our product, kan? Okay. Dan daripada situ kita boleh tahu penerimaan dia dan kita tahu user nak yang macam mana. Okay, untuk zaman sekarang ni kalau 5 years back mungkin berbeza. So 5 tahun akan datang akan berbeza daripada apa yang ada pada hari ni. Okay, so semua tu bergantung kepada information. So bila ada maklumat, okay, bila ada information, so kita boleh improve our productivity, kita boleh improve our sale, kita boleh improve our profitability. Okay, and then daripada situ, you boleh maintain the customer loyalty. Maknanya customer hari ni mungkin berbeza. 5 tahun akan datang, kehendak customer mungkin pelbagai lagi. Okay, dan ada improvement dekat situ. Okay, you pernah dengar tak term data analytics? You pernah dengar tak sentiment analysis katakan? Pernah dengar tak semua tu? Tak. Tak pernah dengar. Okay. Kalau tak pernah dengar tak apa. Okay. Biasa beli online tak? Biasa. Biasa beli online kan? Lepas tu lepas beli, contohnya lah kan, korang mestilah selalu beli kat Shopee. Takkan tak tahu Shopee kan? Okay, so bila lepas beli kat Shopee, bila barang sampai, awak kena buat penerimaan, betul tak? Lepas tu dalam tempoh berapa lama awak kena buat penilaian. Penilaian in term of service dia, penilaian in term of product. Betul tak? Ada tak? Kena buat. Betul. Awak tahu tak apa guna buat benda tu semua? Untuk improve. Untuk penjual tu lah. Untuk penjual tu. Selain daripada penjual tu, apa lagi? Untuk membantu Untuk pengguna pengguna lagi. Okay, membantu pengguna yang lain kan. And then actually membantu you all sendiri jugalah. Okay. Okay, untuk promote produk. Okay, tahu tak apa semua benda tu? Itulah information. So information, that's why kita kata information is power. So daripada situ kita boleh buat data analysis, kita boleh tengok data analytics. Kita penjual tu boleh tahu tau. Okay, worth it tak untuk jual barang ni lagi akan datang? Aku tahu perlu tak dia drop je maknanya akan datang ni tak perlu dah nak tambah stok barang ni lagi. Okay. So itulah sebenarnya benda yang saya cakap tadi kan. So sebagai contoh, salah satu contoh paling mudah adalah you beli barang online.
Okay, so dia bagi opinion. So daripada situ, kadang kita pun tulis macam-macam kan. Lepas tu kita tulis macam-macam, tu sebenarnya menunjukkan sentimen sesuatu terhadap sesuatu barang. Maknanya orang suka tak barang ni. Okay, akan datang ni within maknanya tahun depan wajar tak seller tu jual lagi barang ni. Okay, so tu salah satu. Lepas tu dia boleh tahulah, maknanya okay, rupanya customer dia macam tak suka lah. So and then ada ruangan untuk seller tu komen balik, dia counter balik komen. Okay, lepas tu this is one of the cara untuk maintaining customer loyalty, maknanya akan datang dia akan return balik. And then dia boleh membuat dengan cara ini, kita boleh kutip data, seller ni boleh kutip data tersebut, boleh kutip maklumat tersebut, and then dia boleh buat decision lah. Okay, seller boleh buat decision, client pun boleh buat decision. Okay, so information, so tu salah satu cara lah kan, salah satu contoh lah. Okay, and then information technology can mean the difference between success and failure. So maknanya berjaya tak buat ni kan. Okay, adakah bisnes dia sebelum ni mungkinlah orang tu seller tu jual barang tapi jual barang tak buat secara online lagi. So dia mungkin brick and mortar. Awak jumpa tak term brick and mortar tadi masa baca nota tadi? Jumpa tak term brick and mortar? Okay, so previously before pandemic ni strike, pembelian online ada tak? Ada, tapi tak adalah sangat boom sangat berbanding selepas pada pandemik. Kalau awak tengok pula banyak benda yang telah berubah lah. So apa apa yang menyebabkan perubahan dia? Because of this pandemic, information technology ni macam banyak mengambil peluang, banyak mempengaruhi the way our life lah kan. Salah satu contoh kalau awak tengok, kalau dulu courier services tu tak banyak sangat. So ada berapalah sangat kan courier services. Lepas tu tak adalah kalau macam kampung yang cerut-cerut dia tak hantar sampai ke kampung, so dia just hantar dekat pekan je. So banyak benda lah yang mengubah the way kehidupan kita lah. So dengan adanya IT ni lah. So it can mean lah antara kejayaan ataupun fail. So contohnya kalau brick and mortar. Kalau awak ada physical shop, so maknanya siapa-siapa yang pergi ke kedai tu je lah boleh beli barang kan. Okay, maknanya kalau awak ada di Kuala Terengganu, orang area Kuala Terengganu lah kot yang akan beli barang tu. Okay, tapi macam mana seller ni dia nak meningkatkan dia punya pendapatan, macam mana dia nak memperkenalkan barang jualan dia ke orang lain is through penggunaan IT lah, information technology, which is dia boleh mula jual dekat online, dia boleh mula ada dia own website sebagai contoh kan, dia punya blog dia ke, dia punya sistem dia sendirilah. Okay, contoh beli baju online, ada setengah-setengah butik tu dia ada dia online page lah. So maknanya dia boleh meningkatkan profit dia, and then dia boleh tahu feedback customer. Kalau kita jual secara fizikal, kita boleh dapat tak feedback customer? Kecuali payah nak dapat kan? Betul tak? So kita just boleh dapat feedback bila kalau katakan returning customer tu datang balik, ataupun kalau kita ada masalah ke apa ke, kalau okey ada tak
orang lain boleh tahu that our product is okay, and then boleh perkenalkan kat ramai orang lagi. So which is tak adalah benda tu berlaku kalau sebelum ni. So that's makes the line lah antara success dengan failure. Okay. So what is information technology? IT. Selalu dengar IT kan, information technology, information technology. Okay, so IT is actually definition dia adalah combination of hardware and software product and services that companies use to manage, access, communicate and share information. So inilah IT. So dia bukan sekadar komputer saja ke? Okay, so it is the means that orang boleh ada products, ada services. Okay, lepas tu you boleh manage, and then people boleh access, and then boleh communicate. Bila communicate maknanya ada a few parties there lah. And then you boleh share those information. So itulah IT. Okay, the future of IT ada 3 benda lah. 3 isu utama yang boleh menyebabkan perubahan pada future. Okay, which is dia boleh menyebabkan perubahan terhadap world, perubahan in teknologi, and then perubahan dalam client demand. Okay, awak sendiri boleh nampak sekarang ni. Okay, the way bagaimana, okay, punca utamanya adalah pandemik COVID-19. So banyak benda berlaku, banyak benda berubah. And one of the things selain daripada tadi kita sebut ceritanya adalah kita sebut mengenai sales kan, penjualan produk. So maknanya physical shop orang tak boleh pergi. Semua hari tu PKP. A few months kita tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak pergi beli barang. Only macam seorang je dalam satu family boleh pergi keluar beli barang. Itu pun it just macam keperluan asas sahaja, which is untuk makan minum. Even dia nak beli baju pun tak boleh kan. Okay. So apa yang so kedai-kedai semua tak boleh buka. So IT take part. Maknanya masa tu people switch to penggunaan apa ni web based punya ni lah kan, sistem. Okay, so maknanya boleh melibatkan penjualan online. So menyebabkan perubahan dalam client demand. So sekarang ni macam kita pun macam dah malas nak pergi kedai. Lagi prefer beli online. Online lebih murah kita kata, lagi cepat. And then tak payah penat-penat. So sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil attend kelas pun you boleh beli barang. Ni entah ada yang tengah browse dekat Shopee ke apa. Mungkin ada sale ke apa, saya tak tahulah. Okay. So perubahan pada sudut teknologi kan. Kalau tengok pada awal-awal PKP hari tu internet macam slow bila semua orang nak guna pakai pada ketika itu, and then limited access kepada device kan. So sekarang ni ada penambahbaikan lah dekat situ. So which is kalau awal-awal sebab korang baru masuk semester 6 kan, semester 6 saya tak tahulah awak sempat masuk ke tak kelas fizikal. Sempat masuk tak batch korang kelas fizikal dekatnya fakulti? Tak sempat. Tak sempat kan? Okay, maknanya kalau siapa yang before pada pandemik ni berlaku, dia dah masuk kelas dulu. Mungkin kalau siapa yang sempat tu mungkin sekarang ni mungkin dia degree semester 6 atau semester 7 macam tu. Sebab awak diploma semester 6 dah termasuk short semester kan. So siapa yang sempat dengan keadaan sebelum pada pandemik, dia akan nampak beza dia in term of education punya landscape. Okay, kalau dulu masuk kelas face to face, tapi tak sempat lah dengan korang kan. So masuk kelas face to face, so macam kena datang kelas lebih awal. Lepas tu kena bersiap lebih awal. Lepas tu semua benda we make it face to face lah. Maknanya kelas face to face, boleh tanya lecturer macam tu je. Masuk kelas pukul 8, habis pukul 5. Tetapi bila disebabkan pandemik ni,
semua benda kita turn to online. So you tak kenal pun siapa lecturer you tak kenal pun siapa KPP, tak jumpa pun kan. So tidak ada kelas fizikal, awak tak perlu berkejar-kejar masuk kelas tu, lepas tu kejap lagi nak masuk kelas lain pula. You tak rasalah semua benda tu kan. So which is tak nampak sangat lah, cuma mungkin dulu dekat sekolah dulu suasana dia lain, dekat universiti suasana lain. Okay, jadi which is macam mana kan dah rezeki masing-masing, so tak sempat lah nak rasa. Kalau nak rasa those environment, okay, tak sempat lah duduk dekat asrama kawan-kawan kan, lepas tu nak masuk kelas pukul 8. Kalau dekat student dekatnya Gumbadak ni tak terkejar sangat lah, sebab duduk kat asrama you just boleh jalan kaki pergi kelas. Kalau siapa yang duduk dekat kampus Besut sana, kalau kelas pukul 8, pukul 7.30 tu dah kena naik bas. Okay, naik bas, lepas tu tunggu masuk kelas. Okay, so benda tu tak berlaku lah. Okay, ni menyebabkan bila berubah landscape education tu. Okay. Tu tak masuk lagi yang budak-budak sekolah kan, yang kena alternate. Minggu ni online, minggu ni pergi sekolah secara fizikal, which is melibatkan perubahan dalam in the world lah, and then client demand pun berubah. Maknanya macam client, which is the user lah kan, akan demand something yang different lah berbanding sebelum ni. Penggunaan teknologi pun meningkat lah. Okay, itu yang actually yang nak disampaikan. So those are the issues lah yang boleh menyebabkan perubahan. Okay, system development. So business information system are developed by people. Okay, business information system. So sistem tu basically bila kita sebut macam ni, kita refer kepada business lah. Okay, sebab biasanya contohnya kalau nak buat sistem tempahan, katakan sistem tempahan tiket bas, sistem order kat kafe katakan, ataupun sistem macam contoh tempahan macam Foodpanda ke GrabFood ke, ataupun e-hailing punya ni kan. So semua tu actually melibatkan user dengan business. Orang nak sell something. Even sekarang macam sistem kelip katakan. So this is part of the business jugalah. Okay. So the system are developed by people. So people who are technically qualified. Okay, business oriented and highly motivated. So technically qualified lah. So which is orang yang ada ilmu tentang buat sistem lah. So maknanya dia boleh faham untuk buat requirement, lepas tu nak transfer dalam bentuk nak buat analisis, nak analyse requirement tersebut, and then dia nak buat design, lepas tu untuk proceed dengan implementation, nak buat coding, lepas tu nak kena test lagi, and then nak kena deliver kepada user, nak kena up kepada server contohnya lah. And must be good communicators with strong analytical and critical thinking skills. So of course you kena pandai lah, maknanya untuk boleh communicate dengan orang. Okay, maknanya sebab kita nak dapatkan requirement, so which is ada communication kat situ, which is nak communicate antara business people dengan IT people tadi. So daripada situ kita kena ada strong analytical and critical thinking skill lah, sebab kadang-kadang user tu tahu nak macam-macam ni, tapi dia nak sampaikan tu tak berapa nak sampai. Jadi kita as developer ni kena pandai dan kena boleh kena macam boleh fikir di luar kotak sikit lah. Okay. Alright. Okay, system analysis and design. Apa dia system analysis and design? System analysis dan design ni, kalau kira software development life cycle, dia ada phase-phase dia. Saya tak pasti korang dah pernah jumpa ke belum sebelum ni lah mengenai fasa-fasa dalam pembangunan sesuatu sistem. So system analysis and design ni dia melibatkan dua
fasa penting iaitu fasa analisis dan design. So dalam tu ada step by step proses. Okay, dalam tu ada banyak-banyak aktiviti dia lah. So dia ada processes. So step by step ni buat yang ni dulu. Lepas tu setelah ni kita akan pergi kepada next step. Okay. Tujuan dia untuk develop a high quality information system. Dalam kita nak bangunkan satu-satu information system, ada banyak proses yang kita kena lalu lah. Okay, ada beberapa fasa. Dalam setiap fasa tu ada aktiviti dia, ada proses-proses dia yang kita kena buat. Okay, and then you akan jumpa system analyst. System analyst ni apa? System analyst ni adalah people, orang. Okay, adalah yang bekerja lah. Okay, so ini adalah salah satu daripada job scope di bahagian developer. So which is kita sebut pekerjaan dia sistem analis lah. Kerja apa? Kerja sistem analis. Buat apa analis sistem? So apa benda lagi dia buat? Okay, apa dia buat sistem analis ni? Dia akan plan. Maknanya dia yang dengar requirement tu. So daripada situ dia akan plan. Okay, and then dia akan buat develop dia punya dia akan analyse data dia dapat, analyse requirement dia dapat tersebut. Then dia akan design according to user need, and then dia akan proceed with development, and then untuk maintain the information system. Maknanya kat situ, kalau katakan buat sistem, bukan sekadar dia plan, lepas tu dia analyse, lepas tu dia buat design, dia implement. Maknanya bukan sampai implement je, lepas implement dia kena test lagi, lepas dia test, dia kena deliver dekat user, and then bila deliver, dia kena ada fasa untuk maintenance. Even kalau katakan yang settle about lift kan, lift dekat pejabat, katakan lift dekat satu bangunan. So dah deliver, dah install lift, okay, ada manual apa sebab. Okay, dan dia apa kena buat? Dia kena buat maintenance. Semua benda ada maintenance, termasuklah IT ni, termasuklah projek-projek IT pun ada maintenance phase. And then ada orang yang akan buat maintenance tersebut. Okay. So this is information system component. So apa dia sistem? Sistem adalah satu set of related component that produce specific result. Cuma, okay, sistem secara umumnya adalah satu related component. Tak kisahlah sistem tu adalah satu sistem tangible ke, software system ke, ataupun sistem created ke, something yang tangible. So kalau software system ni adalah something yang intangible, something yang kita tak nampak kan. Kita tahu itulah sistem kita, tapi kita tak nak hold, tak nak pegang kan. Okay, berbeza dengan sistem yang nampak jelas di mata lah. Okay, so ia adalah kalau by definition sistem adalah a set of related component that produce specific result. Maknanya kalau kita, sistem ni buat apa? Sistem ni buat benda ni. Okay, software, kita ada software system. Software system ni buat apa? Okay, ni untuk jual barang. Maknanya dia buat jual barang lah. Dia tak adalah buat benda lain. Okay, sistem ni buat apa? Okay, ada software system. Okay, software system buat apa? Okay, yang ni dia menguruskan hal pendaftaran pelajar. Pendaftaran subjek pelajar. So dia buat subjek pelajar je lah. Dia tak adalah nak jual baju ke apa, sebab dia memang spesifik buat benda tu je. Okay. Okay, and then ada a mission critical system is one that is vital to a company's operation. So ni memang develop solely based untuk operational company itu je. Okay, mission critical system. Okay, contohnya lah kan sistem yang ada dekat plant. Dia nak dia nak jaga temperature dekat dia punya loji dia, katakan dalam dia punya tank. So dia buat benda tu je, sistem tu. Dia tak buat benda lain. Okay. So apa dia data? Selalu sebut data kan, selalu sebut data, sebut information. Okay, data, information. Ada berbeza Okay. So tadi kita sebut information kan, awal-awal tadi. Okay, so information is different, data is different. Okay, tapi punca dia daripada benda yang sama, daripada data tu lah. Okay, data yang kita dah dapatkan, kita dah extract, kita dapat something daripada situ, itu kita sebut sebagai information. So data consists of basic facts.
Dan ada sistem raw material. Contohnya awak ada satu table Excel. Dalam tu ada banyak data, ada nombor-nombor kan. Okay, so itu sebut data. Bila kita dah proses dia, kita dapatlah maklumat, dapatlah information. Okay, so ni kan kat bawah tu, information is data that has been transformed into output that is valuable to user. So maknanya user faham, user tahu nak buat apa. User faham information tersebut. Kalau data, just macam ada numbers, ada text, okay, basic facts, okay, raw material dia. And then information system. So information, bila sebut information system, so system tu adalah something yang general. Okay, it can be ada sistem penjualan dekat record sales dekat kedai ke. So itu adalah sistem lah. Tapi bila sebut information system adalah benda yang berbeza. Maknanya kat situ ada melibatkan IT lah. So bila sebut information system, ada 5 key component. Mesti ada 5 komponen ni, which is ada hardware. Okay, hardware lah kan. Something yang tangible, you nampak, it is there, you boleh pegang, you tahu nampak besar ke, kecil ke, pakai komputer ke apa kan. Then software, ada software yang buat calculation, computation, yang menguruskan the processing dalam sistem tersebut lah. And then ada data. Data tu adalah raw data yang masuk, and then ada proses. So bila ada buat proses, dan dia akan come out dengan data lain pula lah, which is the output data. Okay, which is itulah information yang valuable to the people, to the user. And then people ni adalah the one yang connected secara langsung dengan information system tu. So basically people ni adalah user lah. Okay, user, pengguna, end user lah, maknanya pengguna yang betul-betul guna, people yang guna information system tersebut. Contohnya kalau sistem pendaftaran kursus. Okay, siapa user dia? Okay, student, korang lah yang guna kan sistem tu. Siapa lagi yang tengok? KPP sebenarnya tengok subjek apa yang student daftar, berapa, lepas tu lecturer, okay, nak tengok berapa orang student yang daftar. Okay, lepas tu pihak akademik, okay, nak tahulah. Okay, berapa orang student semua, lepas tu subjek-subjek apa yang ada. Okay, student ni adakah dia lebih ke register, berapa credit hour dan dia dah accumulate. Okay, semua itulah, itu adalah contoh information system. Okay, sampai setakat tu boleh ke tak boleh? Boleh. Okay. Boleh. So saya rasa benda ni semua orang tahu kot. Okay, dalam information system component ada hardware, ada software, ada cerita dia kan. Hardware ni physical layer. Nampaklah secara jelas physical. Software ni ada a few type of software. Software ni something yang intangible. Kita tak nampak, kita tak ada nak sentuh. Okay, so ada system software, ada application software, ada enterprise application. Okay, sistem software tu dekat komputer korang lah. Okay, contohnya macam sistem software macam OS. Katakan awak pakai benda apa OS? Pakai Windows 11. Katakan sekarang ni latest kalau Windows 11 lah. Okay, so itu adalah sistem software. Application software awak pakai Words ke, untuk spreadsheet kan, pakai Excel ke. Okay, apa benda lagi? Macam lah kan sistem software yang ada dekat you punya PC tu, laptop tu, ataupun enterprise application. Okay, yang ni lebih kepada enterprise application ni lebih kepada contohnya macam you beli barang ke kan, kurang macam tu lah. Itulah software juga. Contohnya yang pakai Shopee ke dan sebagainya. Okay, software ni ada banyak jenis pula. Dia bukan banyak jenis macam mana, kategori je. Okay, ada horizontal system, ada vertical system, ada legacy system. Kalau horizontal system tu adalah broader in use.
Lepas tu dia tidak ada spesifik target audience dia. Contohnya macam Google, macam awak pakai metaverse tu, pakai Facebook ke, pakai TikTok ke, kita tak ada spesifik je, siapa-siapa je boleh pakai. Awak pakai YouTube ke, tu sistem lah kan, sistem. Tapi kita tidak ada certain, siapa-siapa je boleh guna, kita tak ada spesifik punya user. While vertical system ni dia lebih narrow lah, lebih spesifik. Contohnya sistem dekat universiti, portal pelajar, lepas tu sistem benda dia kat dekat universiti ni. Sistem apa ni, financial kan, financial pelajar, kewangan pelajar. Okay. Di hospital, sistem dekat hospital yang apa ni, doktor apa ni, masuk data-data korang semua tu. Lepas tu register patient, lepas tu boleh relate dengan hasil dekat kaunter, nak tahu berapa-berapa. Okay, dia dah sedia ada tapi dia dah outdated. Contohnya kalau katakan sekarang ni awak pakai Windows 11. Sebelum Windows 11 tu dulu-dulu ada Windows XP, Windows NT, Windows ME. Okay, yang lama-lama dulu itu adalah legacy system. Maknanya sistem yang sudah sedia ada, tapi daripada sistem sedia ada tu kita nampak ada kekurangan dia, ada ruang untuk improvement. Jadi kita tambah baik je sistem tu. Okay, barulah dia come out dengan sistem yang sekarang ni, which is awak ada sekarang ni Windows 11. So itu daripada legacy system. Okay, data. Data ni adalah raw data lah kan yang disimpan. Okay. So kalau tak ada simpan data, it's not working lah you punya sistem. So you ada data. So data ni dia simpan dalam database. Dalam database ada table, ada jadual. Okay, jadual ni dia simpan data. So dia ada dalam database. Okay, untuk certain project, katakan awak satu project food ordering system. So ada project food ordering system ni ada database dia. Lepas dalam database tu ada banyak-banyak table. Dalam table tu lah awak akan simpan data-data yang berkenaan. Maknanya menu apa, lepas tu berapa harga makanan menu tu. Okay, and then kalau nak order nanti, siapa nak order makanan tu mestilah ada user tu nak simpan data apa dalam tu. So semua tu adalah data disimpan dalam table dalam database. And those table kita boleh maknanya ada link, ada pautan antara table dengan table lah untuk so table dengan table ni dia work together untuk memberikan data dekat awak punya sistem. Okay, beri data, simpan data dekat you punya sistem. Okay. Pernah biasa kan dengan data, database. Dalam database tu ada table. Dah belajar ke belum database? Dah. Dah. So, maknanya you nampak lah kan benda ni semua. Okay. So, okay lah tu. Okay. So, process to describe the task and business function that user, managers and IT staff member perform to achieve specific result. Maknanya, setiap specific result tu dibuat oleh certain process. Dan people ada stakeholders. Okay, siapa pemegang, kalau translate ke Melayu, stakeholder tu adalah pemegang taruh. Pemegang taruh Okay, so maknanya siapa yang bertanggungjawab, yang perlukan data tu, yang supply data tersebut, yang directly impact lah dengan sistem tu, itu adalah stakeholder. Okay, which is the user, and user pun itu adalah stakeholders. So those are the people yang direct dengan the system. Okay, so what information do users need? Okay, ia bergantung kepada jenis-jenis user. Siapa user tu? Okay, dia dekat which level? Adakah dia people dekat organizational level? Adakah dia buat business function? Okay. So kalau organizational level, kalau top manager, information yang diperlukan berbeza dengan operational employee. Okay, kalau middle manager ataupun supervisor, dia berbeza antara jenis-jenis user tersebut.
Okey, kalau bergantung kepada business function, orang sale akan perlukan data yang berbeza dengan orang IT. Okey, orang bahagian production line. Okey, berbeza data yang diperlukan berbanding dengan orang accounting. Okey, so dia bergantung. So kita tak boleh nak treat semua tu sama. So kita kena tengoklah siapa user dia. Okey, apa business yang dia buat, apa function of dia punya business. Okey, semua tu kita kena ambil tahu. Okey. Okey. So tu tadi actually pengenalan, ni pun pengenalan jugalah. Okay, so the system development process, dia transform the existing system ni, sistem dah sedia ada. Kalau jumpa lepas ni as is system, itu maknanya sistem dah sedia ada lah, which is the legacy system lah, into the proposed system. So sistem ni, kita nak propose satu sistem, ada kemungkinan sistem tu tak ada langsung lagi. Ada kemungkinan sistem tu dah ada tapi kita nak enhance, nak buat improvement, kita nak buat enhancement. So into the proposed system, to be system as is dengan to be system. Okay, so biasanya kalau daripada existing tu kita ada legacy system lah. Kita bukannya start it from scratch. Okay, requirement determination, the single most critical step of the entire SDLC. Maknanya kat sini, requirement determination ni adalah salah satu daripada phase ataupun aktiviti yang penting yang ada dalam sistem development life cycle. Okey, kenapa penting? Sebab kita kena identify sebanyak mungkin dan sedetail mungkin, sespesifik mungkin the requirements. Okey, kalau kita termiss something, maknanya ada kemungkinan benda penting yang sepatutnya kita deliver kepada user tu tak termasuk lah. Kita macam termiss out something lah. So if kalau ada perubahan, kalau nak buat perubahan pun, changes can be made easily in this stage. Sebab apa? Kita tak sampai development lagi. Kita baru peringkat documentation. Maksudnya kita interview ke, kita tanya ke, ataupun dia bagi tahu apa-apa ke, cara tulis ke. Okay, melalui interview, observation, media edit session ke. So kita just up to the maknanya kita tak buat development pun lagi, tak buat any design apa-apa pun kita belum buat lagi lah. Okay, jadinya lebih mudah lah kalau nak cater sebarang perubahan. Biasanya more than 50% system failures are due to problem with requirement. Lebih daripada 50% sistem failure ni, sistem ni tak berlaku seperti mana yang dikehendaki disebabkan oleh masalah dengan requirement. Requirement ni adalah keperluan ataupun kehendak ataupun apa yang perlu ada dekat sistem yang kita akan bangunkan nanti. So itu adalah requirement. Okay, the iterative process of OOSAD. OOSAD adalah Object Oriented System Analysis and Design. So Object Oriented System Analysis and Design ni dia berlaku secara iteratif. Proses dia berlaku secara iteratif. Maksudnya dia berulang. Kita akan ulang. Okay. Is effective lah, lebih efektif kerana small batches of requirement can be identified and implemented incrementally and the system will evolve over the time. So kita buat dalam batch-batch kecil, requirement tu kita pecah-pecahkan kepada sub-sub dia lah. So bila bila kecil, kita tengok dia punya scope dia tak besar, so lebih mudah kita nak faham, lebih mudah kita nak identify lah. Okay, so daripada situ bila kita faham, kita identify, nak tambah baik ke apa, so kita akan buat kita akan implement secara incrementally. Maknanya kita buat, kita implement. Lepas tu kita tengok balik, okay ada benda lagi tak? Okay, so kita akan tambah baik sepanjang masa lah, sampailah complete.
Okay, so the system yang kita akan dapat tu will evolve over the time. Maknanya dia akan berlaku evolution lah terhadap sistem tu. Maknanya kita bukanlah buat everything, tunggu lama, everything siap, okay baru that's it. So ni tak, kita buat sikit kita macam kita upgrade lagi kita buat penambahbaikan. Okay, itu adalah the things yang berlaku dalam requirement determination lah. Okay, then OOSAD ni berlaku secara iterative process. Sebab itulah dia boleh evolve over the time. So dia implemented secara incrementally. Maknanya kita buat, kita review balik. Okay, lepas tu ada benda tertinggal, ada benda patut ditambah. So kita buat, kita tambah lagi and then kita review balik. So itu adalah iterative process. Apa kita kata okay that's it. So ini dah cukup dengan requirement yang dikehendaki. Okay, kejap. Okay, so I think we are behind the schedule sebenarnya. Korang okay ke tak okay ni? Faham ke tak? Tak tahulah. Faham tak ni? 50-50. 50-50. Allah Akbar. Which part yang 50-50 tu? Okay. So next mengenai requirement determination. Sebab apa kita perlukan requirement determination? Sebab apa kita perlu tetapkan, kita perlu identify lah maknanya penentuan requirement. Okay, so tujuan dia adalah untuk convert high level business requirement from the system request into detailed requirement that can be used as input for creative model. So basically requirement tadi kita dapat dalam bentuk perkataan word dalam bentuk text. So itu daripada system request. System request ni adalah dia ada template, kita macam user bagi tahu bla bla bla, lepas tu developer dengar, analyst dengar. Lepas tu kita akan letak dalam documentation which is system request SRS document system requirement specification lah, ada dia punya table dia, ada dia punya template dia, so kita letak dalam tu. So daripada situ kita akan transform kepada detail requirement. Okay, untuk jadikan sebagai modal. Daripada modal tu lah kita akan create the model, kita akan design the model, daripada model tu lah kita akan proceed kepada implementation nanti. Okay. So what is a requirement? Requirement ni adalah statement of what the system must do or a characteristic it must have. Macam saya kata tadi lah, requirement ni dalam bentuk macam dalam bahasa lah. Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, biasanya kita buat dalam English lah kan. English ataupun Malay lah. Mana yang tengok pada komputer pakai okay, nak buat sistem request lah dalam document sistem request lah. Okay, dapat itu dia akan later evolve into a technical. So ada jenis mula requirement, ada boleh buat apa? Okay, data apa? Apa benda yang perlu ada dekat dalam punya sistem? Okay, contohnya sistem sistem apa sistem order makanan dekat kafe. So order makanan untuk kafe, apa yang proses patutnya ada? Maknanya contohnya student boleh register account. Lepas tu student requirement
ada beberapa type lah. Ada operational, performance, security, cultural dengan political. Okay, so ni contohnya lah. Kalau non-functional requirements untuk operational, contohnya system should be able to fit in a pocket of purse. Okay, sistem tu maknanya kat situ dia buat dalam ada device, so dia embed sistem tu dalam device tu, dan dia boleh letak dalam poket je ataupun letak dalam purse. Contohnya macam kalau dulu phone dulu, it's consider as satu handphone, consider sebagai satu apa ni, sistem lah kan. Okay, and then kalau dulu phone gedabak, besar. Handphone ada tapi besar kan. Okay, so nowadays dia boleh fit in a pocket. Okay, contohnya lah. Itu adalah non-functional requirement. So, it is good kalau kita dapat memenuhi non-functional requirement. Tapi but what if kalau tak memenuhi non-functional requirement? Does it still work? Yes, still work. The system is still working. Tapi cumanya kita tak dapatlah nak memenuhi kita punya performance kehendak kita. Gitu je lah. Okay, maknanya this is lebih kepada good to have lah. Tapi it's not a must. Right. So dan yang seterusnya nanti hopefully you all boleh baca lah. Okay. Sebab dah straight to the point je pun. Okay. So functional requirement definition. Okay. Maybe prioritas. So mana satu kita nak prioritas, mana satu lebih utama. So daripada sini dia boleh provide the information needed lah. Dalam workflow yang seterusnya. Lepas ni apa lagi? Ada workflow lagi kan? Okay, client, okay, and IT personnel or client dengan apa ni, developer perlu collaborate with each other. Maksudnya kita kena bekerjasama lah untuk kita dapatkan requirement. So ada 3 strategi lah untuk mendapatkan effective result lah dalam menentukan requirement, which is business process analysis, BPA, business process improvement dengan business process re-engineering. Ni adalah ada 3 strategi. So 3 strategi ni at the end nanti you akan dapat requirement juga, tetapi the strategi adalah berbeza. Okay, nanti kita tengok apa beza dia. Okay, so of course lah dia melibatkan kedua-dua pihak lah, which is the one yang minta request nak sistem tu and then the one yang nak develop the system. So strategi kita dah sebut tadi kan, ada BPA, BPI dengan BPR. Okay, so 3 teknik ni, 3 strategi ni ada perbezaan dia. Tapi at the end dia akan dapat, you all akan dapat requirement juga. Okay, ada beberapa teknik untuk menentukan, untuk kita membuat penentuan requirement. So antaranya adalah interview. Maknanya kita interview mereka yang terlibat lah, which is siapa interview siapa. Okay, developer punya side, kan orang IT kena pergi jumpa top manager ke, okay, jumpa orang yang buat, yang akan gunakan sistem tu ke, okay, dia kena interview. Maknanya kena tahulah, okay, macam mana perjalanan bisnes dia. Okay, apa benda yang diperlukan. Okay, so itu interview. And then interview, awak tak boleh nak interview seorang je. Tak boleh. Sebab kalau interview manager dia tak nampak details of how dia punya business work. Dia tahu, okay, buat ni tapi detail macam mana orang bawah dia buat kerja, dia tak tahu. Okay, yang itu orang yang buat kerja tu sendiri yang tahu. Maknanya the front desk, contohnya front desk lagi tahu berbanding manager dia. Manager just nampak benda yang elok je. Okay, and then melalui questionnaire. So kena develop questionnaire. So daripada situ biasanya kita ada close close answer questionnaire. Maknanya macam kita dah tahulah, okay, apa benda yang sepatutnya nanti benda ni ada. What are the things yang dia sepatutnya kita, apa benda yang masalah yang dia ada sekarang ni yang dia boleh yang dia rasa dia boleh selesaikan dengan adanya sistem ni nanti. Okay. Ataupun
observation. Observation ni maknanya orang IT ni, developer ni kena pergi duduk dekatnya bisnes diorang ni, dekatnya tempat diorang ni, dekat tempat orang bisnes ni, duduk kat situ for berapa lama, perhatikan. Okey, macam mana cara dia buat kerja. So daripada situ tengoklah. Okey, tak boleh duduk sekejap tapi kita kena ambil masa sikit lah. Okay, which is kita perhati. Maknanya kita macam bekerja dekat sama-sama diorang, jadi kita nampak lah okay, apa benda masalah diorang sebenarnya. Ataupun joint application development. Macam mana joint application development ni berfungsi, macam mana cara untuk buat joint application development ni, which is kedua-duanya still libatkan system analyst and business people juga. Tapi how they conduct the JAD session ni, so saya tak sempat nak detail nak terangkan satu-satu. So kat sini saya bagi link YouTube, nanti boleh tengoklah macam mana cara dia conduct. And then thirdly, cara nak dapatkan requirement adalah melalui document analysis. Maknanya business tu dia ada documentation dia kan. Jadi kita study dokumen dia. So kita kena fahamkan dokumen dia. Okay, apa benda yang dia buat. Okay, kat mana masalah dia. Dari situ kita boleh tengoklah. Dan apa solution yang kita boleh propose dekat mereka. Okay. So apa solution tu maknanya apakah type of the system yang kita boleh propose kat diorang. Okay, apa requirement yang boleh ada dalam tu. So itu adalah teknik-teknik untuk penentuan requirement. Okay. So yang ni kita dah ni kan. Yang ni boleh baca lah, maknanya the types of functional ni dah tahu dah tadi. Lepas tu user requirement gathering technique tu yang tadi itulah. Ada 3 cara itulah tadi kan, yang 3 cara besar tadi tu untuk kita dapatkan detail. And then of course analyst kena bekerja dengan user lah untuk menentukan apa requirement dia. So lepas tu bila dah tentukan, dia dah bagi tahu, dah tulis dah, lepas tu kena discuss balik lah, review balik. Okay, betul tak ni? Awak nak macam ni. Okay, oh ni kena ubah sikit lah. So ada perubahan. And then daripada requirement tu, okay, which one yang akan jadi yang lebih priority lah, yang okay, this one wajib lah, yang ni kalau ada is better. Okay. And then proses ni kita kena buat berseterusan sehinggalah true analysis workflow. Okay, but be careful of scope creep. Maknanya kita kena tahulah scope of our system sampai setakat mana. Maknanya tekan tambah lagi, maknanya benda tu sampai sudah tak siap-siap. Okay, maknanya macam asyik bertambah je requirement dia. So requirement that meet a need but are not within the current scope can be added to a list of future enhancement. Maknanya kat sini, okay, kita dah identify dah this ada requirement. Lepas tu kita rasa, oh it's good to have this one, this and that, blah, blah, blah. So current scope kita dah tahu this is our scope. Okay. Ni maknanya akan datang enhancement kalau kita punya future works, so kita boleh tambah benda ni. Okay, requirement yang additional tadi. Okay, so maknanya sistem tu kita boleh siapkan, lepas tu akan datang maintenance ke punya version ke, kita boleh tambah. That's why kita ada enhancement, ada review lagi lepas tu lah. And then verifying and validating requirement can be difficult. It's very hard lah. Sometimes untuk verify and validate the requirement lah. So bila ada benda yang termiss. Okay. So apa beza? These are the requirement analysis strategy. So ada BPA, BPI, BPR. So paling sikit perubahan adalah business process automation. Maknanya kita dah ada current system, ada legacy system. Kita dah ada sistem dia, cuma kita macam nak automate certain things je. Sebenarnya kalau berubah pun berubah sikit je daripada current system. So itu adalah business process automation. Maknanya mungkinlah
sistem kita dah dah ada sistem biasa kan. Cumanya part ni lah saya nak buat pakai sistem, yang part lain tu kita still macam continue as it is. Okay. So kita just gunakan metodologi untuk automate some of the portion, is not keseluruhan sistem tersebut. So kalau business process improvement, so moderate amount of change is required. Maknanya mungkinlah separuh lah. So design to improve efficiency of the current system. Kalau business process reengineering, the whole thing kita buat baru lah. Maknanya kita, contohnya sebelum ni dia tak ada sistem lagi. So the whole business tu kita transfer kepada sistem yang baru. Okay, so itu adalah complete makeover lah, which is the business process reengineering. So ada beza lah. Paling sikit perubahan BPA, yang in middle business process improvement, and the keseluruhan kita make it makeover, kita buat complete makeover, kita buat secara keseluruhan adalah business process reengineering. Okay. Kita ada a few slide lagi. Tapi saya nak minta habis awal hari ni. Boleh tak? Saya rasa saya macam nak berhenti setakat ni. Teknik ni saya nak sambung kelas akan datang. Boleh ke? Boleh, Doktor. Saya minta maaf sebab sepatutnya kelas kita habis pukul 1. Tapi saya nak minta habis awal sikit. Dalam 20 minit. Boleh kan? So next week saya sambung balik dekat teknik ni. Boleh? Okay. So yang tak habis baca gitu mungkin boleh sambung baca lah. Okay, sambunglah baca yang mana tak sempat habis baca tadi. Tapi next week saya akan sambung dekat teknik. Alright. Saya minta maaf sebab saya nak kena ambil anak saya sekolah pukul 12.45 ni, dah lagi 5 minit. Saya terpaksa tinggal hari ni sebab anak saya baru masuk darjah 1. So itulah. Sorry sangat. So next week Okay. So kita tutup dululah majlis kita dengan surah Wal-As. Okay. So kita jumpa balik pada minggu hadapan. Lepas tu jangan lupa untuk isi attendance. Ya? Attendance dikelik. Okay. Ya. Boleh share Ada benda nak slide ni. Okay, boleh. Nanti saya akan lepas saya tengah hari ni, lepas saya balik ambil anak ni, saya upload dekat Kelik. Saya upload ke Kelik, saya terus share kat sini je lah. Saya terus share dekat Telegram. Okay, alright. Sorry semua tau. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan.